Ada. Jangan main chat ya. Jangan main chat. Mak Alimah tak nampak tapi Allah nampak. Admin nampak. Okey. Hari ni tajuk kita ialah sifat Allah ilmu. Apa maksud ilmu? Okey, tengok apa maksud ilmu. Ada yang mute saya ke? Tak ada. Ini present Mak Alimah. Tak ada muka surat. Kamu tengok je dekat skrin. Dengar ya suara Mak Alimah? Dengar. Dengar ya. Okey, kita lihat apa maksud ilmu. Maksud ilmu ialah Allah Maha mengetahui segala sesuatu secara terperinci. Mak Alimah ulang sekali lagi. Maksud ilmu ialah Allah Maha mengetahui segala sesuatu secara terperinci. Okey, boleh faham apa maksud ilmu? Maimah. Ya. Terperinci tu apa? Terperinci itu secara menyeluruh, secara detail. Itulah terperinci, secara mendalam. Kalau awak tak faham pasal nanti awak faham tak? Dia secara terperinci ni secara mendalam, secara detail. Bahasa Inggeris panggil detail kan. Dalam bahasa Melayu secara mendalam, secara menyeluruh, itulah maksud terperinci. Okey, boleh? Okey, seterusnya hukum beriman Allah bersifat ilmu adalah wajib. Okey? Wajib kita beriman bahawa Allah bersifat ilmu. Okey? Okey, apa dia dalil Allah bersifat ilmu? Okey, dalil dia a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Okey, maksud dia dan Allah mengetahui segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Okey, ni dalil ni membuktikan Allah mengetahui secara terperinci. Allah tahu apa yang ada kat langit, apa yang ada dekat bumi. Kan macam kita manusia tak tahu kan apa dalam hati kawan kita. Tapi Allah tahu. Ya. Banyak orang masa. Apa dia? Ada 1, 2, 3, 4. 4 orang. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apa dia? 8. 8 apa? Orang cat. Jangan main chat. Tak baik buat macam tu. Jangan main chat. Okey. Boleh faham tak setakat ni pengertian ilmu? Boleh faham tak setakat ni macam mana Allah mengetahui secara terperinci? Allah tahu semua benda yang berlaku dekat atas dunia ni. Tapi kita manusia tak tahu kan, kita tahu diri kita je kan. Okey, boleh faham tak tahun 3 setakat ni pengertian ilmu? Boleh tak? Seorang tolong jawab. Zahra, faham tak setakat ni? Faham. Okey, kita teruskan boleh? Okey, kita teruskan. Okey, teruskan. Okey, kesan beriman dengan sifat Allah ilmu. Okey, apa kesannya kalau kita beriman bahawa Allah itu bersifat ilmu? Ada 6 kesan. Yang pertama, kita akan ikhlas dalam menuntut ilmu. Okey? Kita akan ikhlas dalam menuntut ilmu. Yang kedua, mencintai ilmu. Kita akan mencintai ilmu. Jadi siapa yang tak main yang main chat tu dia cintai ilmu dah agaknya. Okey. Jadi tolong fokus. Okey, yang kedua mencintai ilmu. Yang ketiga berhati-hati dalam tindakan. Berhati-hati dalam tindakan. Jadi kita akan berhati-hati bila kita nak buat sesuatu. Okey. Yang keempat, dikasihi Allah. Jadi bila kita beriman dengan sifat Allah ilmu ini, kita akan dikasihi oleh Allah.
Yang kelima, disayangi masyarakat. Okay, kita akan disayangi oleh masyarakat, orang sekeliling kita. Okay, yang terakhir, berjaya dalam hidup. Okay, kita akan berjaya di dalam hidup. Okay, boleh tak setakat ni? Okay, Mu'alimah nak sebut nama, lepas tu Mu'alimah dia nak suruh dia baca. Boleh tak? Okay, kesan beriman dengan sifat Allah, ilmu. Yang pertama, okay, siapa tu? Bagi tahu nama. Firash. Okay, Firash. Okay, Firash. Yang pertama, apa kesan beriman yang pertama? Yang kanan sekali tu Yang Mu'alimah tunjuk dengan jari ni. Ikhlas dalam menuntut ilmu. Okey, bagus. Okey, yang kedua, perempuan. Siapa? Silakan. Perempuan gila-gila, lelaki, perempuan, lelaki, perempuan. Okey, pelajar perempuan. Apa kesan beriman dengan sifat Allah ilmu yang kedua? Siapa ada ya? Zahra. Mencintai ilmu. Okey, bagus. Yang kedua, mencintai ilmu. Okey, kesan beriman yang ketiga. Saya nak Okey, silakan. Okey, silakan. Berhati-hati dalam tindakan. Okey, bagus. Kita akan berhati-hati dalam tindakan. Yang keempat, kesan beriman yang keempat. Siapa nak jawab? Siapa nak baca? Siapa nak baca? Jawab. Saya. Silakan. Banyak pula gila-gila ya. Okey, pelajar perempuan. Tak ada, ni tak ada dalam buku teks. Ni present Mu'alimah. Kalau nak tengok buku teks, ada. Ya, Aris memang bagi Aris. Ustaz 27 ya, kalau nak tengok buku teks. Tak ada dalam buku teks ni, kesan beriman ni tak ada. Okey, yang keempat. Saya maklum saja. Ya. Saya. Pelajar perempuan ada tak? Okey, silakan pelajar perempuan. Apa dia yang keempat? Dikasih. Dikasihi Allah. Pandai, dikasihi Allah. Okey, kesan beriman yang ke. Okey, silakan. Okey. Kesan beriman. Okey, silakan. Kesan beriman yang kelima. Sebut je terus. Apa dia? Disayangi masyarakat. Okey, bagus. Disayangi masyarakat. Okey, yang terakhir. Pelajar perempuan. Berjaya. Okey, silakan. Berjaya. Berjaya. Berjaya dalam hidup. Okey, kita akan berjaya dalam hidup. Okey, itu adalah antara 6 kesan beriman dengan sifat Allah. Boleh faham setakat ni kelas? Boleh. Okey, apa maksud ilmu tadi? Apa maksud ilmu? Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Apa hukum beriman? Wajib ke tak wajib? Wajib ke? Wajib. Okey. Seterusnya yang ketiga, slide yang ketiga, akibat tidak meyakini Allah bersifat ilmu. Okey, apa kesan dia kalau kita tak yakin Allah bersifat ilmu? Ada 6. Yang pertama, kita akan bersikap takbur dan juga sombong. Na'udzubillah min zalik. Yang kedua, tidak takut melakukan dosa. Yang ketiga, tidak disenangi orang lain. Orang lain pun tak suka dengan kita. Okey, yang keempat, malas belajar. Yang kelima, dimurkai Allah. Allah tak suka. Yang terakhir, tidak tenang dalam hidup. Tidak tenang dalam hidup. Inilah kesan dia. Inilah akibat dia jika kita tak yakin Allah bersifat apa kelas? Bersifat ilmu. Okey, siapa nak baca yang pertama? Apa dia akibat?
Tak yakin Allah bersifat ilmu? Saya Kita akan okey, silakan kita. bersikap takbur dan sombong. Okey. Nah, na'udzubillah min zalik. Okey, yang kedua, apa akibat? Akibat yang kedua. Silakan. Baca. Mak Lima tak nampak awak. Ni tak tahu. Siapa? Yang kedua apa dia? Tidak? Tak ada pun. Ha. Tak ada eh? Tadi Ulma. Ya tadi. Apa? Api yang Ada. kita buka pen. Ada tak? Ada ke tak ada? Tidak takut. Tidak dapat melakukan dosa. Tidak takut melakukan dosa. Bagus. Okey, yang ketiga siapa nampak? Saya tak nampak. Tidak. Aku tak ingatlah. Tidak disenangi oleh orang Tidak lain. disenangi. Ya, tidak disenangi oleh orang lain. Tak apa, tak nampak tak apa. Tak nampak tak apa. Kita refresh dari apa yang Okey, yang seterusnya, akibat tidak meyakini Allah bersifat ilmu. Malas apa? Malas belajar. Malas belajar. Yang kelima, akan dimurkai oleh siapa? Allah. Pandai. Okey, yang terakhir sekali, tidak tenang dalam Hidup. hidup. Pandai. Okey, jadi itulah kita punya pembelajaran kita hari ini. Okey. Seterusnya kita pergi kepada perbincangan latihan boleh? Boleh. Okey, kita sekejap ya. Mak Alimah stop dulu please. Kita share latihan sekejap. Tak ada ya? Sekejap ya. Dah ada. Okey. Sementara tu yang tak ada buku latihan boleh ambil. Buku latihan inovatif ni. Ada. Kalau ada buka muka surat kita sambung latihan. Hari tu sampai 34 kan? Hari ni kita sambung 35. Sekejap ya Mak Lima share yang latihan. Yang tak ada buku ada tak? Mualimah 35 saya dah buat. 35 dah buat tak apa. Usah dah buat kita bincang. Malimah. Ya. Ya. 34 tu ibu tak buat lagi sebab dulu yang tak datang. Tak apa. Yang tak buat nanti buat Boleh? Okey. Sekejap ya. Alamak dia hang pula. Sekejap ya. Sabar. Bolehlah baca-baca dulu. Muka surat 35 tu dia suruh kamu apa? Tentukan dalil sifat wajib bagi Allah berikut. Sekejap dia loading. Sorry. Setelah kelemahan teknologi kan. Sekejap ya. Okey, sekejap. Ya, okey. Mak Lima terus sekali lagi. Sekejap. Dunia kita sekarang ni pun sama juga macam mana kita nak cegah dia. Jadi itulah dia punya langkah-langkah dia. Jadi saya nak Baju kurung ini ada kita jawab terus yang bawah tu. baju kurung dengan kurang dengan okey. Dah ada keluar kot. Okey, dah ada keluar tak? Latihan dekat skrin awak? Ada. Okey, ada. Okey, kita Mak Lima bagi masa dekat awak 5 minit boleh tak? Awak siapkan muka surat 35 tu. Okey. 35. Siap dah pun. Dah siap bagus. Okey. 35 tu macam mana Mak Lima bagi muka surat 35, 36. Tentukan dalil. 35.
Tiga Nak buat macam mana? Macam mana Malimah? Okey, 35 tu tulis tentukan dalil sifat wajib bagi Allah berikut. Okey, dia bagi dalil, kamu kena tulis dekat kotak kosong tu. Sifat Allah. Contohnya innallah sami'un alim. Okey. Allah bersifat apa? Biasanya dalam Quran tu dah ada clue. Sami'un. Maksudnya Allah, contohlah Malimah bagi nombor 1. Innallah sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha Dengar. mendengar dan mengetahui. Jadi kat situ kita ambil Allah bersifat sama, ada kan? Sama, mendengar. Jadi tulis si mi ain. Tulis sama dekat sini. Okey, lihat dalil yang kedua pula. Innallaha bima ta'maluna basir. Okey, Malimah. Ya. Sama. Tulis kat tepi ni. Sifat Allah. Ini nak jam sama. Malimah, tulis Sami'un ke? Tulis sama. Si min ain. Kau boleh tengok buku test. Muka surat 21, 22. Kat situ ada nyatakan sifat-sifat 20 Allah Ta'ala. Dah siap. Dah siap. Saya dah Buat siap. dulu. Buat dulu. Sekejap lagi kita bincang. Malimah bagi 2 minit. Kamu siap kan? 11.56, 11.58. Tulis Sami'un. Cari. Boleh rujuk. Macam 21, 22 Malimah. dan seterusnya. Saya Ini kat mana? siap bagus. Dia seorang-seorang. Siapa yang tak faham tu? Siapa Malimah tak nampak ni? Okey, muka surat 35 ni kamu kena nyatakan sifat Allah Ta'ala. Dia bagi ayat Quran kan? Dia dah bagi jawapan ayat Quran. Kamu tuliskan dalam kotak ini sifat Allah Ta'ala. Apa dia sifat wajib Allah Ta'ala yang ada dalam ayat Quran ni? Okey, yang pertama ni innallaha sami'un alim. Allah Maha, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Okey, sama ada kan? Allah itu Maha mendengar, sama sim mim ain. Tulis dekat dalam kotak ni sim mim ain. Kalau tak tahu boleh tengok dalam buku teks muka surat 21, 22 ada dinyatakan sifat wajib Allah Ta'ala. Dah siap Malimah. Dah siap? Okey, yang dah siap bagus. Yang tak faham lagi tu boleh tanya. Tak apa, tanya je. Malimah cuba jelaskan. Malimah bagi masa dulu. Kalau tak tahu, Baru kata pun tak apa kan? tak apa. Tak apa je. Boleh tengok dalam jawapan semua ada dalam buku teks. Kita dah belajar dah. Kita dah belajar sifat qudrah, sifat iradah, sifat hari ni sifat ilmu. Hari ni Allah Maha mengetahui. Malimah. Ya. Innallaha bima ta'maluna basir tu yang satu. Bila yang mana satu ya? Sesungguhnya Allah. Okey. Malimah. Okey. Ya. Ayat yang kedua basar. Allah Maha melihat. Malimah dah siap. Malimah dah siap. Sekejap. Ya, dah siap bagus. Ya, sekejap. Ya. Malimah tengok. Okey. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Kat sini dia fokus. Jadi sifat apa yang dinyatakan dekat dalam ayat tu? Basar kan, melihat. Jadi tulis basara kat sini. Basar. Ya, saya. Okey, nombor 3. Wa kallamallahu Musa taklima. Okey.
Tolak. Okey. Maksud ayat tu, dan Allah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata-kata secara langsung dan tidak ada perantaraan. Kat situ dia tekankan sifat kata-kata. Jadi kalamun kan? Pandai siapa yang jawab tu. Maksudnya berkata-kata. Kalam, kaf, lam alif, mim. Kalam. Dia saya apa? Maklimah Okey. nak minum air. Air tu. Isi dalam botol, letak bawah meja. Senang. Minum je siapa nak minum air. Nak makan pun tak apa. Ya, siapa tu nak tanya? Daniel. Ya Daniel. Ada masalah apa Daniel? Allah sami'un. Apa? Nak makan bubur ni? Nak makan nak? Dengan Min tu bunyi tu apa? Ha? Dengan Min tu bunyi tu apa? Apa dia? Maklimah yang terakhir tu. Tak faham. Yang terakhir tu hayat Okey. Min tu pun Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdih. Kat situ secara maksud dia dan berserahlah engkau kepada Allah Tuhan yang hidup dan tidak mati serta bertasbihlah dengan memujinya dan cukuplah ia mengetahui secara mendalam akan dosa-dosa hambanya. Okey, ditekankan kat situ al-hayy, sifat al-hayy. Apa maksud hayy? Hidup. Jadi tulis hayyun. Hayatun. Bagus. Okey, dah siap dah semua? Dah. Belum. Memang. Buku surat Ya. 36 kau buat juga ke? Sabar dulu. Kita bincang 35 dulu awak. Satu-satu lah. Ini maklim. Kita buat sama-sama. Boleh? Kau nak buat sendiri je? Sendiri. Yelah, memanglah awak buat sendiri kan. Nanti maklimah bagi masa kat awak. Lepas tu kita bincang terus jawapan dia. Awak boleh terus tandakan right. Okey, kita bincang boleh? Dah lebih dah 5 minit ni. Boleh. Okey, jawapan yang pertama tu. Apa dia sifat wajib Allah yang pertama? Bah, saya Inna keluar Allah dulu. sami'un Tutup. alim. Sami'ah. Sama mendengar. Allah Maha mendengar. Sin mim ain. Okey, yang kedua. Apa dia? Dalil tu menceritakan Allah bersifat apa? Basar melihat. Basar, Allah Maha melihat. Basar, basar. Okey, yang ketiga. Dalil tu menunjukkan Allah bersifat apa? Kalam, kata-kata. Kaf, lam alif, mim, kalam. Bagus. Okey, yang terakhir. Dalil ayat Quran ini menjelaskan Allah bersifat apa? Hayy. Ya, hayatun. Hidup. Allah itu hidup. Hayatun. Ha, ya, alif, ta mabuta. Hayatun. Ya saya. Sami ni tu cakap boleh ulang balik sebab dia baru masuk. Siapa? Sami ni. Boleh ulang Syamini. balik. Nak ulang balik apa latihan ni ke? Tanya Sami ni dia. Okey, jawapan yang pertama tadi Allah bersifat sama, mendengar. Yang kedua Allah bersifat basar, melihat. Yang ketiga dalil ini menunjukkan Allah bersifat kalam, berkata-kata. Yang terakhir menunjukkan Allah bersifat hayyun, hayatun, hidup. Allah itu hidup. Hayat. Okey, boleh? Okey, seterusnya kita lihat latihan muka surat 36. Dah buat. Okey, dah buat bagus. Siapa yang tak buat lagi? Maklimah bagi masa 1 minit boleh? Cukup?
Muka surat berapa Boleh. Malina? Muka surat 36. Okey, Maklimah masa 2 minit lah. Siapkan 1 hingga 5 sekarang. Dah siap bagus? Ya. Soalan nombor Soalan nombor 2. 2. Allah menciptakan semua perkara mengikut alif arahan, ba perintahnya, jim kehendaknya. Apa jawapan dia? Allah itu bersifat kehendak kan, iradah. Arahan tu macam mana, lebih kepada manusia kita. Perintah. Perintah pun sama juga. Kehendakan. Jawapannya bukan kehendakan, kehendaknya. Hendaknya. Tak, siap dah? Allah tidak menjadi. Belum. Apa siap kan? Kudrah berkuasa kan? Betul. Kudrah maksudnya berkuasa. B. Malina dah siap. Malina Dah siap? Okey, semua siap dah? Dah. Okey, kalau dah siap kita bincang jom. Okay, yang pertama, bulatkan jawapan yang betul. Nombor 1, kudrah artinya Mustahil. Allah mati. Berkuasa. ya, benar. Kudrat artinya berkuasa. Jawapan betul. Tandakan raih kat tepi ni, kat nombor. Sorry Maklimah tak boleh tulis, word ni tak boleh tulis. Okey, yang kedua, Allah menciptakan semua perkara mengikut alif wajim. Ada orang bagi arahan ke Allah ke? Ada kan? Ada Allah bagi, ada orang bagi, ada Allah ada dengan perintah siapa-siapa ke? Tak ada kan? Jadi Allah menciptakan semua perkara mengikut kehendaknya. Jawapan dia jim paling tepat sekali. Okey, nombor 3. Mustahil sesuatu itu terjadi tanpa tanpa kehendak Allah. Betul. Nombor 4. Mustahil Allah kerana Allah Maha mengetahui. Okey. Ilmu lawannya jahlun. Jahlun artinya dungu. Okey, jawapannya jin. Dungu. Ya. Ya saya. 36. Nombor 4 tu apa? Nombor 4. Mustahil Allah dungu jin. Jawapan dia. Memang. Ya. Ya saya. Yang satu tu apa? Kudrah artinya hidup, berkuasa, mengetahui. Okey, jawapan dia apa? Nombor 1 tu kelas? Ada kawan tanya. Berkuasa. Okey, seterusnya nombor 5. Allah tidak menjadikan sesuatu itu dengan arahan, terpaksa hendaknya. Ya, jawapannya terpaksa. Allah tidak menjadikan sesuatu itu dengan terpaksa. Apa yang Allah jadikan tu semua kehendak dia. Okey, sebelum tu Maklimah lupa nak cakap dekat awak. Ya, ada soalan apa nak tanya? Siapa tu? Alma nombor 5. Nombor 5, Allah tidak menjadikan sesuatu itu dengan apa kelas? Terpaksa. Terpaksa. Okey. Sebelum tu, jap, Maklimah lupa nak jelas kat awak. Ilmu artinya mengetahui kan?
Okey, lawan kepada sifat ilmu ialah jahlun. Jahlun ertinya dungu. Jahlun ertinya dungu. Apa maksud dungu? Dungu tu maksudnya tidak tahulah, tidak mengetahui. Boleh? Okey, dalam buku teks ada. Boleh tengok muka surat 27. Dia ada cerita tentang Allah bersifat ilmu. Okey, sekali lagi Muallimah jelaskan, ilmu artinya mengetahui, lawan kepada sifat ilmu ialah jahlun. Jahlun artinya dungu, tidak mengetahui. Okey, seterusnya kita lihat latihan muka surat 37. Dah siap. Okey, Muallimah bagi masa kat awak. Siapkan muka surat 37. Dah siap. Dah siap, bagusnya. Laju, pantas, hebat. Siapa yang tak siap, siapkan. 2 minit. Boleh tengok buku, tak tahu? Dah siap. Memang dah Dah siap. siap, bagus. Tunggu kawan lagi, kawan yang tak siap ramai lagi. Ya saya. Tak faham. Aku tak belajar lagi yang tu kan. Kita dah belajar dah. Awak tak faham muka surat apa? Bal boleh betul. Okey, yang ini dia suruh kamu tuliskan erti bagi setiap sifat wajib Allah Ta'ala. Kudrah, apa maksud kudrah? Berkuasa. Kita dah belajar sebelum ni. Iradah apa dia? Apa maksud iradah? Ilmu apa maksud ilmu? Kita belajar hari ni semua kan? Kudrah dengan iradah dah belajar dah minggu lepas. Tulis erti dia dalam bahasa Melayu. Tulis kat jawapan dia kat situ. Okey, seminit lagi. Okey, bawah pun sama juga. Tulis erti bagi setiap sifat mustahil. Ni sifat mustahil Allah ni sifat mustahil bagi Allah. Ajizun, apa erti ajizun? Karoha, apa erti karoha? Jahlun, apa erti jahlun? Berkata-kata. Alimah. Ya. Alimah. Ya, saya. Yes, peristiwa gesti. Siapa yang panggil Muallimah tu? Siapa? Dah, siap dah? Dah. Okey. Dah ya? Belum. Okey, Muallimah sebut. Belum Aimah. Alimah. Ya, saya dengar. Kenapa? Tak berapa tadi ada orang call. 37. Sekarang ni kita tengah bincang muka surat 37. Nombor 1. Okey, siapa dapat jawapan nombor 1? Apa? Siapa tahu jawapan nombor 1? Okey, siap dah? Nombor 1. Kah Pak Nama Belum. Aimah, Aziz dia lemah kan? Ya, betul. Nak tanya ni, kenapa ada seorang Ya. Aimah. Ya. Yang kedua tu apa? Mana? Iroda. Apa maksud iroda? Ada. Tak apa, nanti kalau kamu tak dapat nak jawab, kamu boleh tengok buku teks. Semua ada dalam buku teks. Nombor surah apa Aimah? Betul tak? Nanti boleh tengok buku teks start daripada 21 sampai habis. Tapi kita belajar sampai ilmu dulu. Sini semua ada dalam buku teks ada dah kalau kamu tak dapat jawapan dia kan. Boleh tengok buku teks nanti ya lepas kelas ni.
Okey, kita bincang ya, boleh? Okey. Tulis erti bagi setiap sifat wajib bagi Allah. Qudrah. Fatih, apa maksud qudrah? Ada Fatih kan? Fatih. Tak ada pula Fatih. Siapa boleh jawab erti qudrah? Berkuasa. Okey, bagi tahu nama siapa? Haziq. Okey, Haziq. Bagus Haziq. Okey, apa erti qudrah Haziq? Berkuasa. Berkuasa. Jadi jawapan nombor 1, berkuasa. Okey, yang kedua iradah. Pelajar Banat, perempuan. Arisa ada Arisa. Apa maksud iradah? Berkehendak. Ya, berkehendak. Erti iradah ialah berkehendak. Bagus. Yang ketiga, ilmu. Yang kita belajar hari ni, apa erti ilmu kelas? Mengetahui. Ya, mengetahui. Okey, bawah pula. Sifat mustahil bagi Allah. Ajizun. Apa erti ajizun? Lemah. Bukan dungu ya, lemah. Qudrah lawannya ajizun. Berkuasa lawannya lemah. Okey, seterusnya karohah. Apa erti karohah? Lemah. Karohah, ajizun lemah. Karohah yang kedua ni? Terpaksa. Terpaksa. Ya, karohah ertinya terpaksa. Okey, yang terakhir jahlun. Yang kita belajar hari ni. Jahil. Okey, mana dungu? Tidak mengetahui. Okey, bagus. Okey. Dah boleh? Okey, seterusnya. Muka surat 38 kamu jawab sendiri boleh? Dah buat. Dah buat, bagus. Okey. Dah siap. Okey, ini hadiah untuk awak. Tolong siapkan. Okey, ini pun sama je, tulis erti bagi setiap sifat wajib bagi Allah. Sama je. Boleh? Boleh tak kamu siapkan lepas kelas ni? Boleh ya? Okey. Okey. Sebelum tu ada apa-apa soalan tak sebelum? Punya gambar tu. Hantar tu. Boleh je nak hantar. Snap je gambar, nanti maklimah tanda. Ayah Ada hidup yang kan? haya, basar, kalam, sama. Yang bawah ni sumum, bukmum, mautun, umyun. Ini pun sama. Ini tulis lawan. Yang bawah tu tulis lawan bagi setiap sifat wajib bagi Allah. Sama lawannya apa? Kalam lawannya apa? Sama lawan dia. Lawan kepada sama apa? Kalam lawan dia apa? Hayatun lawannya apa? Basar lawannya apa? Semua jawapan ada dalam buku teks. Boleh tengok muka surat 21.